Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di syurga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi ini. Dan sekarang kami hendak mendengar firman-Mu. Sediakan hati kami untuk menerima dan mendengar dan memahami kebenaran yang akan ditunjukkan daripada Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Hari ini topik untuk khotbah saya adalah kekuatan kita ataupun roh Tuhan. Dan semasa saya menyediakan PowerPoint untuk khotbah pada pagi ini, apa yang teringat di dalam ingatan saya adalah Samson, di mana Samson adalah orang kuat di dalam perjanjian lama. Dan kalau kamu cakap tentang kekuatan, selalunya saya akan berfikir dengan dia dahulu. Jadi saya memilih gambar ini di mana dia menolak dua tiang sebelum dia membunuh semua orang, dan pada akhirnya dia mati jugalah di dalam kejadian itu. Tetapi hari ini khotbah saya bukan tentang Samson. Jadi janganlah kamu fikir dengan Samson, tetapi kita mau fokus kepada Zakaria pasal 4, di mana hari ini kita akan belajar bahawa Tuhan mempunyai satu pesanan kepada siapa? Zerubbabel. Nah, Zerubbabel dia adalah seorang ketua di dalam kerajaan, tetapi dia juga adalah seorang ketua di mana dia memimpin orang-orang Israel untuk membina bait Allah. Dan hari ini kita akan fokus kepada cerita dia di mana Tuhan mendorong dan juga menggalakkan Zerubbabel untuk meneruskan apa yang telah dimulakan oleh Zerubbabel. Kerana Zerubbabel dipanggil oleh Tuhan untuk membina semula bait Allah. Kerana bait Allah yang pertama telah runtuh, tidak boleh digunakan. Jadi tugas Zerubbabel balik ke Jerusalem adalah untuk membina bait Allah. Tetapi walaupun dia sudah membina bait Allah, tetapi dia hanya dapat membina dasar sahaja. Selepas dia membina dasar, dia meninggalkan projek itu selama 17 tahun. Selama 17 tahun mereka tidak buat apa-apa. Jadi pada masa itu pesanan daripada Tuhan kepada Zerubbabel melalui Zakaria. Dan hari ini kita akan fokus kepada khotbah kita. Adakah kita boleh melakukan sesuatu dengan kekuatan kita ataupun dengan roh Tuhan? Kerana kalau kamu tengok di dalam buku Zakaria, ayat yang paling terkenal, ayat yang orang ingat adalah ayat 6. Di mana kita akan tahu bahawa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Ini adalah ayat yang paling terkenal di dalam buku Zakaria. Walaupun orang tidak ingat siapakah Zakaria, tetapi mereka ingat ayat ini. Jadi ayat ini apakah maksud dia? Apakah yang kita boleh belajar daripada ayat ini? Adalah apa yang kita boleh belajar adalah di dalam kehidupan kita banyak perkara yang kita perlukan ataupun perkara yang kita mau, bukannya kemampuan kita ataupun sumber yang kita ada, tetapi kita memerlukan roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama ada kamu di keluarga ke, di sekolah ke, di tempat bekerja ke, ataupun di mana-mana. Kita memerlukan roh Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kekuatan kita. Kerana kalau kamu tengok di dalam ayat pada pagi ini, Zerubbabel seorang ketua yang memimpin orang-orang Israel untuk membina bait Allah. Tetapi pada akhirnya dia berputus asa. Kenapa? Kerana dia banyak orang yang tinggal di Yerusalem pada masa itu menentang dengan dia. Kerana mereka tidak mau Zerubbabel menyelesaikan bait Allah. Dan ini tidak menggalakkan dan juga memberi dia masa yang sangat sukar bagi Zerubbabel. Jadi di dalam masa yang tanpa harapan, tidak apa yang dia boleh buat,
Dan pada masa itulah Tuhan mengutus Zakaria untuk memberitahu kepada Zerubbabel bukan dengan keperkasaan. Apakah maksudnya dengan keperkasaan? Kerana Zerubbabel mempunyai kuasa tentera. Tetapi Tuhan memberitahu kepada Zerubbabel, bukan itu yang boleh menyelesaikan masalah kamu. Dan bukan dengan kekuatan. Apakah itu kekuatan? Kekuatan merujuk kepada orang. Kekuatan orang. Dan Tuhan juga memberitahu kepada Zerubbabel, bukan bergantung kepada manusia, kamu boleh menyelesaikan bait Allah. Jadi apa? Melainkan dengan rohku. Kerana hanya dengan roh Tuhan kita boleh menyelesaikan ataupun berdepan dengan masalah kita. Selesai sudah khotbah saya pada pagi ini. Mari kita berdoa. Buka mata semua. Kerana hari ini kan kita hanya fokus satu ayat saja. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan roh Tuhan. Itu saja. Jadi di dalam kehidupan, janganlah kita bergantung kepada diri kita sendiri. Kita mesti mau bergantung kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Apa? Betul, habis sudah khotbah saya pada pagi ini. Mungkin kamu tanya, tadi Reverend berkhotbah selama 1 jam di kebaktian Inggeris. Sekarang 5 minit saja sudah habis. Sebenarnya khotbah saya sangat pendek hari ini. Tetapi terlalu banyak mau saya berkata. Nah, okeylah, saya tambah sikit lagi lah. Tambah sikit lagi ya. Kamu tidak percaya saya sudah habis punya khotbah kan? Apa yang kamu ingat hari ini? Jangan bergantung kepada diri kita sendiri. Kita harus bergantung kepada roh Tuhan. Amin. Amin. Itu sahaja. Nah, okeylah, saya tambah sedikit lah. Ada side dish kan, French fries sama itu cola lah. Jangan hanya ambil McD sajalah. Nah, tetapi hari ini saya hanya memberitahu kamu 3 perkara yang kita boleh bergantung kepada roh Tuhan. Yang pertama adalah roh Tuhan boleh menakluki rintangan terbesar di dalam kehidupan kita. Kerana di dalam ayat 1 hingga 7, kalau kamu tengok firman Tuhan di dalam Alkitab, malaikat menunjukkan beberapa benda kepada Zakaria, dan Zakaria bertanya, apakah semua ini? Apakah ini? Lalu Tuhan menjawab dengan ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, tetapi melainkan dengan roh. Nah, apakah yang boleh kita belajar di sini adalah bahawa roh Tuhan, gambaran yang diterima oleh Zakaria menunjukkan semua ini adalah datang dari atas kepada kita. Kekuatan daripada Tuhan, sumber daripada Tuhan, semuanya melalui dengan roh Tuhan yang melimpah ke dalam kehidupan kita dan bukan bergantung kepada diri kita sendiri. Kalau kamu tengok di sini, di dalam ayat 7, siapakah engkau gunung yang besar? Siapakah itu gunung yang besar? Gunung yang besar merujuk kepada tentangan yang diterima oleh Zerubbabel pada masa itu, kerana dia cuba membina bait Allah, tetapi orang yang tinggal di Yerusalem menentang Zerubbabel. Janganlah kamu bina bait Allah, baiklah kamu putus asa. Tengok, dasar yang kamu bina tu 17 tahun di sana, tiang pun tidak nampak, dinding pun tidak nampak, putus asalah. Jadi di sini kita boleh merujuk kepada kadang-kadang kita berdepan dengan banyak masalah di kehidupan kita. Betul atau tidak? Tetapi biasanya kita
tidak cuba menyelesaikan, tetapi kita membiarkan masalah ini, gunung yang besar ini menakluki kita. Sehingga kita terpenjara di dalam penjara kita sendiri. Kita berasa sedih, kita berasa tertekan, kita berasa tiada tanpa harapan. Jadi apabila Tuhan menggalakkan Zerubabel, Tuhan berkata, siapakah engkau? Kerana engkau akan menjadi tanah rata. Dengan siapa? Dengan Roh Tuhan. Jadi mungkin di antara kamu berhadapan dengan banyak masalah di dalam kehidupan kamu. Mungkin secara keuangan, mungkin keluarga kamu, berhubungan kamu, mungkin pekerjaan kamu ataupun sekolah kamu. Tetapi janganlah biar semua gunung ini menakluki kita. Kerana kita ada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua adalah Roh Tuhan dapat mengatasi permulaan yang terkecil. Kenapa saya berkata begini? Kerana di dalam ayat 9. Okay, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Nah, di sini Tuhan memberi satu perjanjian kepada Zerubabel. Dan di sini dia juga mengingatkan Zerubabel bahawa tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Bermaksud, projek untuk membina semula bait Allah telah dimulakan oleh Zerubabel. Betul atau tidak? Nah, tetapi Zerubabel meninggalkan projek itu selama 17 tahun. Dan apabila orang nampak dasar itu dipenuhi dengan rumput ataupun semak samun kah? Semak samun okey, penuhi dengan, apabila kamu tengok dasar ini, kamu akan fikir, oh, ini menjadi satu projek yang tidak penting sudah. Bayangkan, wah, di tepi sini, tanah sini, ada satu company mau bina satu kondominium. Okay? Wah, semua sangat gembira lah. Wah, excited lah kerana ada satu kondominium di tepi Christ the King. Oh, kita berfikir, oh, lain kali kita boleh membawa mereka datang ke CDK. Tetapi apabila mereka sudah membina dasar kondominium, tiba-tiba company itu bankrupt. Okay, bankrupt. Dan kamu nampak projek itu terpengkalai kan? Ya, dibiarkan sudahlah. Jadi pada mulanya bermula dengan wah, semua orang gembira. Tetapi hari demi melalulah, apabila kamu nampak dasar itu yang terpenggalai itu penuh dengan rumput-rumput, kamu akan berfikir projek ini tidak lagi penting. Okey? Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Oh, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Dan ini adalah janji bahawa Tuhan juga berkata bahawa tangannya juga akan menyelesaikannya. Maksudnya projek ini dapat diselesaikan. Bahawa Tuhan, maka kamu akan mengetahui bahawa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Ini adalah janji dan satu dorongan kepada Zerubabel. Mungkin di antara kita sudah memulakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ini adalah aplikasi apa yang kita boleh belajar. Mungkin di antara, kerana setiap kita adalah sangat unik. Betul atau tidak? Walaupun tujuan utama kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi Tuhan menciptakan setiap kita secara unik. Dan setiap kita ada panggilan masing-masing. Amin. Mungkin kamu sudah memulakan sesuatu, apa yang Tuhan mahukan di dalam kehidupan kamu, tetapi selepas kamu memulakan, kamu membiarkan. Mungkin visi yang kamu terima, tetapi sekarang tidak ada lagi. Ataupun
cita-cita yang kamu mau buat di dalam gereja ataupun di kerajaan Allah, tetapi kamu sudah memulakan, tetapi sekarang kamu membiarkan sahaja. Tetapi Tuhan berkata di sini, Roh Tuhan, dia berkata, dia akan mengatasi permulaan yang terkecil. Kerana di dalam firman Tuhan, dia juga meyakinkan kita, meyakinkan kita bahawa dengan kuasa Roh Kudus, walaupun sesuatu yang tidak penting ataupun sesuatu yang kecil, dia akan pastikan kita menyelesaikan semua itu. Jangan biarkan gunung yang besar menghentikan kita. Amin? Amin? Amin. Nah, yang terakhir, Roh Tuhan akan menggunakan orang yang paling tidak mungkin. Nah, apakah maksud ini? Kadang-kadang kita fikirkan, Tuhan hanya menggunakan orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang kaya, orang yang berpotensi sahaja. Amin? Jangan amin. Jangan amin. Tetapi Tuhan juga akan menggunakan orang yang kita fikir tidak mungkin. Contohnya lah, saya tidak pernah berfikir saya akan menjadi seorang pastor. Tetapi Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang pastor. Kalau kamu tengok di sini, gambaran yang ditunjukkan kepada Zakaria adalah 2 pohon zaitun. Nah, siapakah 2 pohon zaitun? 2 pohon zaitun itu merujuk kepada Zerubbabel dan juga Joshua. Nah, siapakah Zerubbabel? Kerana kebanyakan orang berfikir bahawa Tuhan tidak akan menggunakan Zerubbabel. Kenapa? Kerana nama dia. Nama dia bukan nama yang baik. Jadi kalau kamu lain kali menjadi ibu bapa, pastikan kamu beri nama yang ada maksud kepada anak kamu. Boleh? Jangan kau kasih Superman bin Batman. Ataupun Spiderman. Aman kan? Spider aman. Orange. Jangan fikir, ini bagus, perkataan ini bagus, saya simpan saja. Saya ada seorang pelajar, bukan saya lah, nama dia, saya pun terkejut. Saya pernah jadi guru lah, saya panggil nama kan untuk kehadiran. Sampai T kan, saya tidak tahu macam mana mau pronounce nama dia. Saya tengok lama itu nama, panjang itu nama. Sambung tu. Tidak terpisah. Jadi pada akhirnya saya tahu bagaimana eja nama itu. Nama dia adalah Tali yang Panjang dan Kuat bin Samad. Pada masa itu saya menahan ketawa saya lah. Kerana dia sambung, Tali yang Panjang dan Kuat bin Samad. Jadi ini nama ke? Kalau kamu kasih pisah sikit lah. Tali yang Panjang dan Kuat bin Samad. Jadi Tuhan beri kamu otak. Gunalah otak kamu, beri nama. Amin. Jangan kamu simpan saja nama Tali yang Panjang dan Kuat. Ada banyak nama lagi saya tidak mau kasih. Saya beritahu di sinilah. Kadang-kadang Tuhan suka menggunakan orang yang paling tidak mungkin. Kerana Zerubbabel, nama dia bermaksud keturunan Babel.
Jadi orang berfikir apabila nama dia dipanggil, mereka akan berfikir bahawa nama ini adalah negara yang jahat, negara yang kejam kerana ia merujuk kepada negara Babel. Nah, dan Yosua di sini bukan merujuk kepada Yosua yang memimpin orang Israel untuk menakluki Jericho. Okey, Jericho. Kerana kalau di dalam perjanjian lama, kalau saya sebut nama Yosua, semua akan fikir Yosua yang membawa tentera, membawa orang Israel melalui melimpas sungai Yordan, kan? Tetapi Yosua di sini merujuk kepada Yosua imam besar. Nah, walaupun dia seorang imam yang besar, tetapi dia tidak ada bait Allah. Okey? Dan nama dia hanya merujuk kepada kita bahawa mengingatkan kita bahawa Yesus akan datang. Jadi roh Tuhan menggunakan orang yang paling tidak mungkin. Kita fikir, Tuhan tidak akan menggunakan dia. Salah. Okay? Saya akan akhir dengan Syamga. Kamu tahu siapa Syamga? Pernah dengar nama Syamga? Kamu tidak kenal dia? Tidak kenal? Okey, siapa pernah dengar Syamga? Syamga. Okay? Bukan Salzam. Syamga. Okay? Dia adalah seorang Israel. Dan pada satu hari, dia seorang sahaja dengan menggunakan tongkat penghalau lembu. Kamu tahu apa itu tongkat penghalau lembu? Itu tongkat kan ada di hujung sana kan ada sikit tajam-tajam untuk menghalau lembu. Kalau itu lembu tidak mau jalankan, cucuk dia lah. Cucuk kah? Cucuk dia kan. Itu lembu jalan lah. Nah, Syamga ini satu hari dia seorang sahaja menewaskan orang Filistin. Kamu tahu berapa orang Filistin yang dia tewaskan? 600 orang Filistin. 1 lawan 600. Bukan 300 600. Nah, kalau kamu tidak percaya, kamu boleh pergi ke Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Satu ayat sahaja memberitahu kepada kita siapakah Syagam. Tuhan menggunakan dia untuk menewaskan orang Filistin. 600 dengan tongkat, bukan tongkat Alia. Ini tongkat penghalau lembu. 1 lawan 600 orang. Tetapi orang tidak ingat siapakah dia. Kamu pun tidak kenal siapakah dia. Tetapi Tuhan juga akan menggunakan orang seperti ini. Sama dengan kamu, dengan saya. Kerana Roh Kudus, Roh Tuhan, dia akan menolong kita mengatasi rintangan yang besar. Dan juga dia akan menolong kita. Okay, menggunakan setiap kita di dalam kehidupan kita. Di sini saya ingin berakhir dengan satu kesaksian. Biasanya orang mendengar kesaksian kan, orang akan fikir, selepas saya mengatasi sudah masalah saya, bagaimana Tuhan telah menolong saya, barulah saya berkongsi kesaksian kan. Kerana kalau kita masih bergumul dengan masalah kita, tidak ada seorang pun berani memberitahu kepada orang lain, apa yang saya melalui sekarang. Kerana pada akhirnya orang akan mencabar kita, di manakah Tuhan engkau? Di manakah iman kamu? Kerana kamu ada iman, tetapi Tuhan tidak menyelamatkan kamu. Macam Zerubabel, dia sudah memulakan sesuatu, tetapi dia berputus asa. Dan orang mencabar dia, siapakah Tuhan kamu? Di manakah dia? Di manakah iman kamu? Hari ini saya ingin berkongsi sesuatu yang sangat-sangat personal kepada kita semua. Nah, semua di sini adalah pelajar-pelajar kan? Maksudnya kamu menyertai kami halfway sahajalah. Tetapi kebelakangan ini, Christ the King, sedikitlah berhadapan dengan satu isu di mana kita mempunyai satu
isu dengan developer KKLand. KKLand adalah company yang membina kedai di sini. Dan kami membeli kedai ini daripada mereka. Dan pada masa itu, setiap bulan kita juga ada membayar satu maintenance fee. Nah, tahun lalu, mereka telah mendapat itu land title. Maksudnya land title untuk setiap individu Uniram. Dan dia menghantar satu surat kepada kita, menyuruh kita untuk membayar semua hutang yang kita ada dengan KKLand. Nah, hutang itu, apabila saya nampak surat itu dan juga hutang itu, saya tidak boleh tidur. Okay? Saya sangat stres, okay? Tertekan. Dia tahu macam mana mau buat. Kerana di dalam surat itu, kita mesti mau bayar semua hutang itu sebanyak 185,000. Bukan juta lah. Kalau juta kau tengok saya terjun dari sini sudah. Tetapi 185,000 bukan satu jumlah yang sangat kecil. Bagi setengah orang, jumlah ini mungkin tidak besar lah. Tetapi bagi Christ the King, ini adalah jumlah yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Kenapa? Kerana cash yang kita ada pada sekarang adalah kita hanya ada 140,000 sahaja. Jadi untuk kita membayar habis hutang ini, Christ the King boleh bankrupt sudahlah. Tutup kedai. Kita tidak ada duit. Kenapa? Kerana kita masih ada van loan dengan diocese dan kita cadang mau mengambil satu lagi van. Jadi dengan semua itu, di dalam masa sekarang, kenapa masa sekarang adalah kerana 2 tahun pandemik, collection kita, okay? Persembahan kita juga jatuh. Semua jatuh. Okay? Bukan gereja kita lah, semua gereja pun. Dan sekarang inflasi. Bulan depan semua barang naik 60% kah? Pening kepala sudah. Tengok semua situasi di sini. Apa yang dihadapi oleh CDK adalah satu gunung besar. Gunung besar. Ini betul-betul gunung besar. Kamu tahu, selepas saya menerima surat ini, saya tidak tahu apa yang boleh saya buat. Saya berfikir, apakah cara yang kita boleh buat untuk bayar habis semua hutang ini? Kalau mengikut kemampuan kita, tidak mungkin kita boleh menyelesaikan. Kalau tengok jemaah yang kita ada juga tidak mungkin boleh menyelesaikan hutang ini. Jadi saya sangat stres pada masa tertekan, tidak boleh tidur. Sehingga saya berbincang dengan PCC dan kita juga bersetuju bahawa kita harus cari Archbishop, diocese untuk menolong kita. Dan saya dan juga PCC pergi berjumpa dengan Archbishop dan juga Chancellor kita, Mr. Terence. Dan pada masa itu apa yang kita terima, saya tidak mau ceritakan apa yang berlaku lah. Pada akhirnya adalah mengikut undang-undang, kita harus bayar hutang itu. Tidak boleh skip, maksudnya kita mesti mau bayar. Dan sekarang bulan 5 kan, hutang itu sudah naik pergi jadi 190,000. 190,000. Kalau 190,000 kita boleh bina satu rumah di kampung kan, boleh kah? Bungalow sudah, istana sudah. Jadi saya sangat stres,
di sini apa yang saya hadapi, kita yang hadapi adalah satu gunung besar, 190,000, dan dengan kemampuan dan kekuatan yang kita ada, tidak mungkin kita boleh menyelesaikan. Nah, sehingga minggu lepas apabila saya berdiri di sini di kebaktian English, tiba-tiba, kamu tahu, saya sangat stres kan, tertekan sehingga leher belakang sini kan sakit, okay? Tekanan darah tinggi lah, sangat stres, okay? Dan pada masa itu, semasa puji-pujian, tiba-tiba saya berasa ada satu, bukan suara Tuhan lah, tetapi saya perasan kan ada sesuatu yang masuk ke dalam saya. Dan apa yang saya rasa pada masa itu adalah damai sejahtera Tuhan. Tiba-tiba saya berasa tenang. Tiba-tiba saya berasa tidak lagi tertekan. Dan saya mula mempunyai sukacita. Perkara ini belum lagi settle. Belum lagi settle. Dan pada masa itu tiba-tiba saya macam diingatkan bahawa saya masih ada Tuhan. Saya berkongsi di sini adalah bukan untuk menakutkan kamu lah. Wah, 190,000. Wah, jangan kamu lari dululah. Okay? Tujuan saya berkongsi kepada kita adalah, ini adalah masalah yang kita hadapi sekarang. Dan kita harus berdepan bersama-sama. Dan janganlah takut, walaupun 190,000 adalah satu jumlah yang besar, tetapi janganlah lupa bahawa kita ada Tuhan. Amin. Tuhan akan menggunakan kita dan Tuhan akan menolong kita mengatasi rintangan ini. Amin. Amin. Jadi bagaimana dengan van yang kedua? Kalau kita mengambil van yang kedua, maksudnya kita ada lagi komitmen yang kita mau bayar. Tetapi selepas berfikir, van yang baru itu kita mesti mau ambil juga. Kerana saya percaya bahawa Tuhan akan menolong kita. Janganlah kita fokus kepada gunung besar ini, gunung 190,000. Tetapi tengok belakang, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Masalah ini belum lagi selesai. Kerana petang ini, Archbishop akan berbincang dengan standing committee. Tengok bagaimana diocese boleh menolong kita. Tetapi apa yang boleh saya beritahu kamu adalah pada akhirnya kita mesti mau bayar 190,000. Tidak boleh lari sudah. Mesti mau bayar. Jadi bagaimana kita bayar? Saya belum tahu lagi. Mari kita berfikir bersama-sama. Amin. Tetapi janganlah takut. Sekarang saya boleh tidur. Tiap-tiap malam boleh tidur. Kamu tahu tak? Selepas saya menerima surat itu kan, saya tidak boleh tidur. Mata buka besar-besar, berfikir saja. Apakah cara penyelesaian? Sekarang saya ada Tuhan. Saya percaya Tuhan, Dia akan menolong kita. Dan ini bukan menjadi satu penghalang kepada gereja kita. Okay? Bukan kita ada masalah ini, kita stop ministry pelayanan kita, okay? Tidak, kita akan teruskan dengan pelayanan kita. Amin. Janganlah kita biarkan semua ini menghentikan pertumbuhan gereja di CDK. Amin. Kerana Tuhan akan menolong kita. Kerana bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, tetapi dengan Roh Tuhan. Amin.